Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hormati tuan-tuan dan puan sekalian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta doa kepada Allah agar Allah sentiasakan membuka hati kita, sentiasa membuka hati kita dengan kepahaman ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala telah pun bagi peluang kepada kita untuk kita duduk di satu majlis ilmu, yang majlis yang dicemburui oleh orang yang telah pun tiada. Majlis ilmu yang mereka akan mengingininya tetapi tidak mendapatinya. Jadi kita beruntung, Allah bagi kita masa, Allah bagi kita peluang untuk kita duduk di satu majlis ilmu, dan tambah lagi kita ni di ambang Ramadan. Ramadan dah tak lama dah. Suatu bulan yang ditunggu dan dinantikan oleh orang yang beriman. Orang yang beriman, bulan Ramadan ialah satu bulan yang ditunggu-tunggu dan yang dirindui. Dan itu sebagai suatu tanda-tanda keimanan. Daripada tanda-tanda iman, termasuk ketika mana datang bulan Ramadan ataupun ketika mana di ambang Ramadan dia merinduinya ataupun dia bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi harap kita semua merindui ataupun bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dah tak lama dah. Lebih kurang 19 hari, 18 hari. Lebih kurang tu lah. Jadi bersiap sedia dengan amal ibadah yang kita kena buat pada bulan Ramadan. Dan kena buat mukadimah dulu. Kalau kita nak baca Quran di bulan Ramadan, biasakan baca Quran tiap-tiap hari. Biasakan baca Quran dulu. Barulah kita akan selesa dan tenang kita buat Ramadan. Tapi ketika mana mukadimahnya tak ada, susah nak buat. Kan? Mengejut. Sesuatu yang mengejut tidak akan menghasilkan kebaikan. Mengejut. Terkejut semua orang. Mengejut. Rumah pun kalau dibina dengan mengejut, cepat pantas akan roboh. Tak lama kan, dia akan roboh. Sama lah macam tu juga kan. Atas bab dunia pun, nak menikah pun kena ada kursus menikah kan. Kursus kahwin mereka buat. Sebab apa? Tak boleh terus kejut nikah terus kan. Tak tahu apa lagi, kena ada untuk ilmu tu kan, bagaimana kan. Nikah pun macam tu juga, semua tu telah mengejut kan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita hadis mukadimah kita hari ini, hadis Sahih Bukhari 130. Kau surat 73. Bawah tu 130. Inna Abdullah bin Abbas akhbarahu annahu bata lailatan inda Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu. Riwayat ini hadis daripada Abdullah bin Abbas menceritakan bahawa pada suatu malam, Abdullah bin Abbas ni ketika itu kecil ya, Abdullah bin Abbas kan. Ketika itu dia bermalam di rumah Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi Maimunah ni adik ibu Abdullah bin Abbas, adik ibu dia, makcik dia lah kan, adik ibu dia. Ibu Abdullah apa nama?
bin Abbas ni, isteri Abbas ni, adik dia lah, adik isteri dia, iaitu isteri Nabi SAW. Nama dia Maimunah. Jadi Abdullah ni anak Abbas. Jadi Abdullah ni panggil isteri Nabi Maimunah ni siapa? Makcik kan? Isteri adik daripada ibu dia. Adik ibu dia rapat lah tu. Adik daripada ibu dia. Dan makcik dia rapat. Jadi Abdullah bin Abbas ni bermalam di rumah Maimunah, makcik dia, adik daripada ibu dia. Kan? Isteri Nabi SAW, iaitu Maimunah, isteri Nabi SAW. Jadi kata Abdullah bin Abbas, fattaja'tu fi ardil wisadah wattaja'a Rasulullah SAW. Saya pun tidur, ni kata. Tidur kan, melintang di bantal. Sedang Rasulullah dan isterinya, beliau membujur. Jangan macam tu, no? Melintang, membujur. Kan? Mana dia apa? Ruangan tu sempit lah. Kan? Ruangan tu sempit. Bilik Nabi SAW. Bukan yang besar mana pun. Kecil je. Bilik Nabi. Nabi tidur. Mana dia apa? 2 orang. Ada orang. Kalau 3 orang, mesti satu membujur 2 orang, melintang satu. Ni. Kan? Sebab apa? Sebab tak muat. Itulah mana dia Nabi SAW. Mana dia apa? Keadaan bilik Nabi SAW. Bilik kita luas. Bilik kita luas. Kan? Masya Allah. Ni bilik rumah Nabi SAW. Dan Nabi kata apa? Baiti jannati. Jadi Rasulullah tidur hingga pertengahan malam. Dari Nabi SAW tidur hingga tengah malam. Fi tuliha fanama Rasulullah SAW. Ataupun dia kata sedikit lebih kurang lah tengah malamnya tu. Kemudian dengan tangan kemudian beliau bangkit, duduk sambil menggosok mata. Menyapu mata dengan tangan untuk menghilangkan ngantuk. Kalau kita bangkit tidur kan, kita buat macam ni mata kita, nak hilangkan mengantuk tu. Kan? Kita sapu muka kita ke, mata kita. Kan? Kita bukan menghilangkan ngantuk, tapi menghilangkan tahi mata. Kan? Bapak yang lama tidur dah, banyak tidur. Jadi besarlah tahi mata tu. Kita hilangkan dia. Kita hilang ngantuk, lepas tu tidur balik. Kan? Buat tahi mata balik. Jadi Nabi, dia tengok Abdullah bin Abbas tengok Nabi bangkit, kemudian Nabi pun menyapu mata dia, hilangkan mengantuk. Sesudah itu beliau membaca 10 ayat penghujung surah Ali Imran. Lepas tu Nabi SAW membaca ayat kan, wa ahluhu fi tulin panam Rasulullah SAW hatta idzan tasafal lailu, intasafal lail ni pertengahan malam. Sepertiga ataupun au qablahu biqalil, ataupun sebelumnya lebih sedikit lah, kedua ke kan, satu ke macam tu, au ba'dahu ataupun selepasnya, dia pun tak pasti ya, sebab tak ada jam kan, jam lebih kurang tengah malam kan. Istiqaza Rasulullah fajalasa, kemudian Nabi duduk, wa yamsahu an-nauma an wajhihi, kemudian dia menyapukan daripada mukanya, dari wajah atau asar naum, ataupun menghilangkan mengantuk, biadihi dengan tangan beliau. Summa qara'a surah, kemudian Nabi baca 10 ayat akhir daripada surah Ali Imran. Summa qama ila sannin mu'allaqatin fatawadda'a, kemudian beliau berdiri dan melangkah ke sebuah tempat air yang bergantung. Tempat air kan gantung. Letakkan situ terbuat daripada kulit binatang. Kan? Apa nama tu? Kendi bawah. Yang buat daripada kulit binatang, tempat air. Kalau kita buat dulu labu. Kendi kan. Kendi juga nama dia, tapi kendi dia kita bawa kendi jugalah, jenis juga kan. Ada yang kendi buat daripada labu kan. Ada kendi buat daripada tanah kan. Ada daripada kulit. Jadi tujuannya apa? Tempat bekas air disimpan. Maka Nabi gantung kat atas. Maka Nabi bangkit, Nabi ambil air itu. Beliau berwuduk
dan menyempurnakan wuduknya. Kemudian beliau berdiri untuk melakukan solat. Nabi pun berwuduk dengan air itu. Kemudian Nabi pun solat dengan wuduk yang Nabi wuduk tadi. Kemudian kata Ibnu Abbas, seterusnya aku berdiri pula. Dan kemudian Ibnu Abbas, summa qama yusalli. Qala Ibnu Abbas, faqumtu fasana'tu misla ma sana'a. Kemudian aku pun buat seperti mana yang dibuat oleh Nabi SAW. Kata Ibn Abbas, aku pun bangkit juga macam Nabi buat. Aku berdiri dan berwuduk seperti mana yang dilakukan Nabi. Sudah itu, aku berdiri di samping Nabi SAW, di tepi Nabi SAW untuk solat. Beliau meletakkan tangan kanannya di kepalaku, menarik telingaku yang kanan dan memilihnya, menyuruh pindah dari kiri ke belah kanan. Kan belah kiri tadi, Nabi ambil Nabi macam tarik lah kan. Tapi bab tarik ni tak tahu apa dapat apa tarik lah, dapat baju dapat telinga kan, tarik mai sini. Awak kecil lagi budak-budak kan. Maka kata Ibn Abbas, maka Nabi pun summa zahab faqumtu ila janbih fa wada'a yadahu yumna ala ra'si. Maka Nabi pun letakkan tangan yang kanan ke atas kepala aku, kan? Wa akhadha bi uzunai, kemudian dia tarik telinga aku al-yumna belah kiri, belah kanan. Kanan lah kan, belah kiri. Kanan lah, kanan. Ya tiluha fa shalla raka'ataini, summa raka'ataini. Kemudian Nabi tarik ke belah kanan. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. Kan? Berapa kali tu? Raka'ataini, salam. Raka'ataini, salam. Raka'ataini, 6 dah. Raka'ataini 8. Summa raka'ataini 10. Summa raka'ataini 12. Summa autara, kemudian witir. Kemudian Nabi witir. Berapa ni? Kalau ikutkan, dia apa? 13 lah semua. Witir satu tu. Witir tu 3 lah tu. Kan? Sama tadi 2, 8. 2, 10 kan? 2 lagi 12, kemudian witir 1. 13 semua. Jadi sembahyang tahajud tu apa? 10, lepas tu witir 3 kan? 13 semua. Witir. Summa autara. Summa daja'a. Kemudian Nabi pun lena balik. Kira apa nama? Tidur balik Nabi. Hingga bila? Sehingga kan? Atahul muazzinu, sehinggalah dengar suara muazzin. Azan apa ni? Azan pertama. Dulu azan muazzin ni siapa? Abdullah bin Maktum ataupun Bilal. Dua ni sama-sama ada. Pertama azan kedua, azan pertama tu Abdullah bin Maktum, azan kedua Bilal bin Rabah. Faqama fa shalla raka'ataini, maka Nabi setelah dengar suara azan, maka Nabi pun bangkit dan Nabi terus sembahyang. Maknanya apa? Wuduk tadi ya. Kan? Summa kharaja fa shalla subha, kemudian Nabi sembahyang sunat dia di rumah, kemudian Nabi keluar ke masjid, rumah masjid dengan Nabi pi tu ya. Kan? Bilik ya. Kan? Yang ni masjid rumah Nabi tang ni, kan? Buka-buka tu terus masuk rumah. Jadi Nabi sembahyang sunat di rumah, kemudian terus ke masjid. Tu. Jadi itulah satu cerita, kisah yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi duduk dekat rumah Nabi dan Nabi solat. Dan juga bagaimana Nabi berwuduk, kan? Jadi makna dia boleh kita maknakan apa? Antara Nabi lena yang kedua tu dengan sembahyang subuh tak lama. Sebab apa? Sebab wuduk tu berkekalan. Kira macam tidak bergerak daripada tempat kedudukan Nabi SAW. Maka wuduk itu tidak membatalkan. Tidur itu tidak membatalkan wuduk. Sebab berkekalan pada tempat itu. Tetap pada tempat itu. Boleh Alhamdulillah. Ada apa soalan? Belum kita masuk ke surah Al-Insyiqaq. Surat 174. Alhamdulillah.
Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Bismillah, Masya Allah, kullu ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, al-khairu kulluhu biadillah. Bismillah, Masya Allah, la yaslifu su' illallah. Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Bismillah, Masya Allah, kullu ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, al-khairu kulluhu biadillah. Bismillah, Masya Allah, la yaslifu su' illallah. Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Bismillah, Masya Allah, kullu ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, al-khairu kulluhu biadillah. Bismillah, Masya Allah, la yaslifu su' illallah. Alhamdulillah. I'm sorry, I forget. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sambung. Surah Al-Insyiqaq 174. Fala uqsimu bisyafaq. Hari ini kita mula baca al-ayah, kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-16, bukan yang pertama. Pertama kita baca dah tu. Ni mula daripada 16 hingga ke 25. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Alhamdulillah. Fala uqsimu bisyafaq. Fala harakat tu jaiz pilih 4, boleh berapa boleh 2 pun, tapi kita ambil tariqah jalan yang 4 tu. Bagi 4 semua kalau kita boleh baca 4. Fala uqsimu bisyafaq. Bisyafaq. Bi biasa shin tu masih bisyafaq. Wal laili wa ma wasaq. Qalah wal qamari wal qama qad ri nipis idza tasaqa la tarkabunna tabaqan an tabaq la ta hams ra tebal la tarkabunna tabaqan tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
balil ladzina kafaru, kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Alhamdulillah. Alhamdulillah baru teringat. Jadi kita baca Fatihah dulu. Minta semua kita baca Fatihah untuk kesembuhan daripada anak makcik Syahrul Bariyah kan. 3 orang anak beliau. Itu Fatin Ayuni, Khairul Zafirah, Nur Amalina. 3 orang perempuan semua. Jadi minta doa kesembuhan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan kepada 3-3 yang bacakan doa nama tadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita harap semoga Allah SWT menyembuhkan Fatin Ayuni, Khairul Zafirah dan Nur Amalina insyaAllah. Dan kepada kita semua yang sakit, jadi beritahu saya siapa-siapa yang ada hajat yang mohon kepada Allah kan, hajat yang besar yang mana dia susah, kita pada logiknya susah kita nak buat perkara tu. Mari kita doa sama-sama. Sebab pintu ijabah doa ni dalam majlis ilmu termasuk. Dan buat urusan, Allah mudahkan urusan dia kan. Yang sakit, yang lama tak sembuh-sembuh kan, maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang Maha menyembuhkan. Itu usaha kan, insyaallah kita sembuh. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Itu bunyi apa nama? Ikhfa. Mim tu disembunyikan kepada ba. Hum. Bukan iklab. Iklab tu tanwin atau sukun. Ni bukan, ni mim mati. Mim mati tu disembunyikan kepada ikhfa lah tu. Kan? Ikhfa. Ikhfa apa nama dia? Syafawi. Apa bibir? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Fala uqsimu bisyafaq. Sambungan dalam ayat ini, sambungan surah Al-Insyiqaq ayat ke-16. Penegasan berlakunya hari kiamat. Hari kiamat pasti akan berlaku seperti mana yang Allah tegaskan dalam surah Al-Insyiqaq. Dan ketika mana hari kiamat ni berlaku, kesengsaraan yang menyusulinya. Jadi ada yang Allah takdirkan golongan sengsara, golongan yang mendapat azab dan akan menyusuli ketika mana terjadi hari kiamat, hari huru-hara. Fala uqsimu bisyafaq, maka sesungguhnya aku bersumpah, kata Allah, dengan cahaya merah pada waktu senja. Cahaya merah ketika mana waktu senja tu kan ada cahaya merah. Yang itu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengannya. Sebab apa? Sebab di situ Allah gunakan ataupun Allah membuatkannya, menciptakannya sebagai tanda kita beribadah kepada Allah. Tanda masuk waktu maghrib, tanda berbuka puasa, itu ketika mana cahaya merah tu. Kan? Jadi fala uqsimu bisyafaq, cahaya merah. Dan aku bersumpah dengan cahaya merah pada waktu senja. Jadi cahaya merah waktu senja ni kan dia cantik kan. Orang tepi laut kan. Apa nama dia? Panorama. Yang kita tengok kan, cantik. Kalau orang tangkap gambar, masya-Allah cantik. Indah ketika itu. Syafaq nama dia, iaitu cahaya merah waktu senja, menandakan masuk waktu maghrib dan juga sebagai tanda orang yang berbuka puasa. Syafaq kan. Wal laili wa ma wasaq, dan demi malam. Maknanya dia bersumpah juga
dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. Malam maknanya apa? Gelap. Tiada dilihat oleh mata kita tanpa cahaya. Waktu malam. Kalau kita waktu malam, ketika mana gelap, lampu tak ada, cahaya tak ada, mana kita tak mampu melihat. Mana dengan waktu malam itu, wal-laili wa ma wasaq, apa yang diselubungi malam itu. Seolah-olah malam ini menyelimuti, sehingga tidak melihatkan benda yang zahir pada waktu siang, tersembunyi pada waktu malam. Dan benda yang tersembunyi ketika siang pun keluar pada waktu malam. Kan? Apa tersembunyi? Dia datang ke lawak. Lawak kan? Dia sembunyi waktu tu, waktu siang kan? Dia malam. Malam dia cacing. Cacing tu, malam dia keluar. Cacing tanah. Kalau jengking, lipan, beruang hantu. Dan manusia hantu pun, waktu malam dia keluar. Pencuri tu masuk lah. Waktu hantu. Dia waktu malam, dia keluar. Di ketika mana gelap, telah pun menyelimuti, maka semua kegelapan-kegelapan yang dia waktu gelap itu, dia keluar semua. Dan orang-orang yang beriman, manusia-manusia yang biasalah kan, rehat pada waktu malam. Wal qamari iza tasaq, dan begitu jugalah ketika mana bulan apabila menjadi purnama, menjadi sempurna, bulan penuh. Juga kebesaran Allah. Apa makna dia sumpah semua ni? Ialah membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Dialah yang boleh mengubah hari, waktu, masa daripada siang kepada malam. Siapa yang mengubahnya? Allah. Daripada waktu senja kepada gelap terus, tak nampak apa pun, Allah yang mengubahnya. Begitu juga yang menciptakan bulan yang menerangi pada waktu malam. Walaupun terang dia tak sama dengan matahari. Terang pada waktu siang dia panas, terang pada waktu malam dia sejuk, tidak memanaskan, panas. Tak ada orang yang kata apa panas, bulan panas. Tak ada jumpa lagi lah kata. Panas malam ni, siapa? Bulan ni. Bulan ni penuh, panas tak ada. Tapi panas pun ketika mana terang waktu malam tu, dia menyejukkan, sejuk je. Kan? Jadi tidak semua terang tu bersifat panas. Ada juga terang tapi sejuk. Kan? Orang kata terang hati. Terang hati tu apa? Sejuk hati. Tidak kata terang hati panas ya, kan? Terangnya bulan, mana dia apa? Bulan itu menyinari tapi dengan sejuk. Wal qamari idza tasaq, dan dengan bulan apabila menjadi purnama. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu akan melalui setingkat demi setingkat. Tabaqan an tabaq. Tabaq ni mana tingkat? Tingkat. Tabaq kan? Tabiq, tingkat. Tingkat apa? Tabaq, tingkat 1, 2, 3. Bahasa Inggeris kata tabaq apa? Floor. Tingkat apa? Floor. Floor. Itu tingkat lah. Jadi tabaq, bahasa Arab ni tabaq. Tabaqan an tabaq. Maksudnya tingkat demi tingkat. Tabaqan an tabaq. Manusia ni mesti akan lalui. Kamu akan melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan kita. Fasa 1, fasa 2, fasa 3, tingkatan kehidupan kita. Fasa kanak-kanak, bayi, lahir. Kanak-kanak, lepas tu remaja, lepas tu dewasa, lepas tu tua, lepas tu bangka. Kan? Lepas tu jadi arzalil umur. Arzalil umur ni apa? Dia balikkan kepada semula. Kalaulah sampai tahap tu. Kan? Tapi kebanyakannya tak sampai tahap tu. Sebelum tu, Allah pun telah mengambilnya. Kan? Masya Allah. Jadi, tingkatan umur kita, fasa demi fasa mesti kita lalui. Tabaqan an tabaq. Masya Allah. Jadi, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melalui setingkat demi setingkat. Fama lahum la yu'minun. Maka, apa gerangan? Kan? Apakah mereka tidak mahu beriman? Gerangan apakah? Sebab apa? Kan? Sebab apa? So what? So what? Sebab apa? So what? Pasal apa? Pasal apa tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Jadi, fama lahum la yu'minun. Pasal apa? Dia pun tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Wa iza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tak mau sujud kepada Allah SWT. Dibacakan peringatan Quran, dia tidak memerhatikan peringatan Quran tu. Dia tak mau sujud dan tunduk kepada perintah Allah. Itu maksudnya la yasjudun. Ketika Allah haramkan, dia kata tak halal. Allah halalkan, dia kata haram. Dia tak sujud. Betul, ketika mana dia baca Quran, kan? Man qara'al Quran wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adakhalahu jannah. Quran ni, sesiapa yang baca Quran, kemudian dia mengkaji, dia memahami Al-Quran tu. Dia mengkaji Quran, dia memahami Quran, dan Quran yang dia baca itu, apa yang dihalalkan Quran, dihalalkan. Apa yang diharamkan Quran, diharamkan. Adakhalahu jannah. Quran masukkan dia ke dalam Quran. Surga. Quran masukkan dia dalam surga. Kan? Jadi, Quran yang kita baca ni, mesti kita ikut bacaan kita. Mestilah kita tunduk kepada apa yang diperkatakan dalam Quran. Kalam Allah. Barulah kita mendapat kejayaan. Tapi kalau kita beranikan diri kita untuk membangkang, untuk membantah kalam Allah, maka kita termasuk dalam kehinaan. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Ketika dibacakan, diperingatkan kepada Al-Quran, dia tak mau tunduk, dia tak mau sujud kepada Allah. Kan? Siapa? Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang kafir mendustakan Quran. Quran yang dibacakan kepada mereka, mereka dustakan. Mereka tak percaya kepada Quran. Mereka bantah dan mereka cari satu jalan agar mendustakan Al-Quranul Karim. Jadi, wallahu a'lamu bima yu'un. Ketahuilah oleh kamu, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Bima yu'un. Mereka sembunyikan, mereka merancang, Allah mengetahui. Wa makaru wa makarallah. Mereka merancangkan sesuatu untuk membatalkan hukum hakam Allah. Allah mengetahui. Dan rancanglah takat mana yang kamu mampu. Tapi ingat, perancang Allah lah yang akan terjadi, yang akan berlaku. Perancangan manusia ni tidak akan berlaku, melainkan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah yang mengetahuinya. Masya-Allah. Jadi, fabashirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, beritahu kepada mereka berita gembira. Apa tu berita gembira? Kan? Akan siksa dengan azab yang pedih. Menggunakan kata fabashirhum. Fabashirhum ni, makna kalimah itu bashir, iaitu menyampaikan berita gembira. Berita gembira. Tetapi isinya apa? Azab. Apa makna dia? Makna dia memberikan azab yang lebih kepada mereka. Sebab orang kafir, mereka mengira perbuatan yang mereka buat di atas muka bumi Allah ini, tindakan yang mereka perbuat, percakapan ataupun kenyataan yang mereka buat itu, mereka mengira itu menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Itu menguntungkan mereka. Sebab pada pandangan orang yang menolak hukum Allah, orang yang memusuhi agama Allah, pada pandangan mereka, setiap perbuatan yang mereka perbuat, orang sokong. Ketika mana orang ramai sokong, dia ingat itu penyelamat dia. Itu menjadikan dia selamat. Sebab itulah, dalam keadaan seperti itu, dia rasa confident, rasa percaya diri. Kan? Rasa diri dia hebat dah. Dia kata apa? Kata, saya ni besar, saya ni hebat. Sebab banyak pengikut saya. Dia menolak perintah Allah. Dia menghina agama Allah. Dia tolak Al-Quran. Dia tolak kewajipan-kewajipan. Dia ingat dia hebat. Dia kata, saya hebat. Pasal apa? Orang munafik pun sokong dia. Orang geng-geng dia sokong dia. Ramai. Dia nampak dalam Facebook dia, orang komen dia, oh hebat. Kan? Dalam macam-macam lah kan, orang hebat. Tapi sesungguhnya, sangkaan dia tadi salah. Sangkaan dia, pengikut dia boleh tolong dia. Tetapi ketika mana berdepan dengan azab, dia terkejut. Sebab itulah, fabashirhum bi'azabin alim. Kan? Maka seolah-olah dia mengira dia hebat dah.
Dia mengira dia dah boleh ditolong. Tidak akan siapa pun boleh membinasakannya ataupun menghinakannya, mengazabnya. Tetapi ketika mana dia mati, pintu neraka dibuka kepadanya. Ahlan wa sahlan, kata malaikat Malik. Kan, ahlan wa sahlan. Ni malaikat Malik. Apa nama? Mereka telah menyambut dia. Masuk. Masya Allah. Jadi sangkaan dia salah. Yang dia sangkakan di atas dunia ni dia hebat, akhirat pun dia hebat juga. Tiba-tiba di akhirat dia dimasukkan, dihuban masuk ke dalam azabun alim. Sebab itulah fabashirhum bi'azabin alim. Azab yang mengejut. Dia tak sangkakan. Tiba-tiba apa? Azab itu ada dah di dalam akhirat. Dia dapat dah. Illa allazina amanu. Tengok. Ketika mana Allah SWT menceritakan bahawa azab, Allah keluarkan. Tidak diazab siapa? Orang yang beriman. Orang yang percaya. Orang yang percaya tak? Kan? Orang yang percaya. Bahasa putih apa percaya? Apa? Believe. Orang yang percaya. Percaya tak? Orang yang percaya. Tengok lah. Dia masuk-masuk sikit ya. Kan? Tengah belajar ni. Nak ambil muat pula. Kan? Kena faham-faham lah. Kan? Persyaratan. Jadi, makna dia apa? Makna dia, idal lazina amanu. Allah keluarkan orang yang beriman. Orang yang beriman, amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun. Kepada mereka apa? Ajrun. Ajrun ni apa? Pahala. Ganjaran. Jazak nama dia. Balasan. Balasan kebaikan. Ajrun pula. Ghairu mamnun. Apa makna ghairu mamnun? Yang tidak putus-putus. Ghairu mamnun. Kan? Mamnun tu bukan si Benun. Mamnun. Kan? Pakai mim. Kan? Ghairu mamnun tiada putus-putus. Pahala yang mengalir terus. Pahala siapa ni? Orang yang beriman, beramal soleh. Allah tidak akan menghilangkan pahalanya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberhentikan pahala mereka. Sentiasa terus pahala dia. Ghairu mamnun. Masya Allah. Jadi berbeza dengan orang yang belagak tadi. Atas dunia dia memusuhi agama Allah. Dia menentang agama Allah. Walaupun orang atas dunia ni ketika mana dia mula bersuara menentang agama Allah, dia kata macam-macam kepada agama Allah, dia nampak orang ramai banyak sokong dia. Dia nampak orang ramai banyak yang sokong dia, kan? Tetapi sesungguhnya apa? Azab telah pun menunggunya. Orang yang beriman, orang yang beriman dia dikecualikan, dia tak dapat azab, malah dia dapat pahala yang berterusan sampai hari kiamat. Berterusan pahala dia. Bila-bila pun dia dapat pahala. Masya Allah. Macam kita juga lah kan. Ketika mana kita tahu kita berterusan, kan, pencen berterusan, walaupun tak ada kerja dah, terus dia pencen dia ada, kan. Dia tahu dah, dia selesa dah. Pasal apa? Dia tahu. Setakat mana? Setakat dia hidup lah kan. Dia mati habis dah. Tapi yang ni dah, ajrul ghairu mamnun ni, daripada kita hidup lagi, kalau kita beramal soleh tadi, terus pahala dia, hingga kita mati berterusan mengalir pahala dia. Mengalir pahala dia sehingga mana? Hingga hari kiamat. Mengalir pahala dia. Ajrun ghairu mamnun. Tak putus-putus. Berterusan pahala dia. Masya Allah. Jadi, sebab itulah ketika mana kita orang yang beriman kepada Allah, menuntut ilmu, dan kita mengetahui apa sahaja rahsia yang kita dapat ketika mana kita beramal soleh, dan perbuatan amal soleh kita itu berterusan hingga hari kiamat. Berterusan. Maka sebelum kita mati, kita pastikan amalan yang membuat pahala berterusan tadi ada, walaupun tak banyak, sikit-sikit pun ada lah, kan? Sikit pun ada. Ya, walaupun kita infakkan harta kita jalan Allah, tak banyak, sikit saja, tapi pahala dia berterusan, kan? Wakaf ke, kan? Infak sebagai wakaf, ataupun macam-macam lah dalam berterusan. Apa berterusan? Iaitu sedekah jariah, kan? Lepas tu ilmu yang bermanfaat diajarkan. Ilmu tu bermanfaat, kan? Orang yang reti cakap speaking English, kan, diajar dekat saya. Saya pun reti bahasa Inggeris, saya berdakwah dengan bahasa Inggeris. Masya Allah. Mana dia apa? Orang yang mendengar itu bagi ramai. Orang yang mendengar itu lagi, memang matlamat dia memanglah untuk ambil muat dia. Tapi niat saya bukan untuk itu. Niat saya reti nak cakap ni untuk apa? Untuk berdakwah. Berdakwah.
Jadi ketika mana kita dakwah, orang yang tak erti bahasa kita pun, kita dakwah dengan bahasa mereka, mereka erti, mereka faham. Masya Allah. Maka mengalirlah pahala semua, pahala yang sokong, pahala yang mengajar, pahala yang membenarkan, pahala yang komen pula, kan? Bukan semua ni kan, sebab salah, kan? Ada yang komen betul kan, semua dapat pahala juga. Sebab apa? Dengan tujuan ni, lillahi ta'ala. Bukan tujuan buli tu. Tujuan buli pula, ustaz ni tak pandai. Tak boleh. Jadi, lahum ajrun ghairu mamnun. Pahala dia berterusan. Pahala dia berterusan. Ada apa kaitan dia? Kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Setelah menerangkan keadaan manusia dan terbahagian mereka kepada dua. Kan dulu hari itu kita dah jelaskan kan? Ayat sebelum tu Allah jelaskan ketika mana datang hari kiamat dan terbahagilah manusia kepada dua bahagian. Nah itu dah tu kan. Bahagian yang pertama ialah bahagian orang yang masuk dalam surga. Bahagian yang kedua, bahagian orang yang masuk dalam neraka. Dua bahagian saja sana. Tak ada tiga tak. Dua saja. Kan? Sama ada dia masuk dalam surga ataupun neraka. Pastikan kita ni duduk di bahagian kanan. Ashabul yamin. Pastikan. Sebab apa? Sebab ketika mana di sana tak ada tiga, dua je. Sebab kalau tak ada di ashabul yamin, dah dipastikan duduk ashabul shimal. Kan? Masuklah neraka. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah kita semua masuk dalam surga lah insyaAllah. Kan kita termasuk semua dia insyaAllah golongan-golongan ashabul yamin. Kan? Golongan kanan insyaAllah. Jadi Allah menerangkan ayat sebelum ini dengan dua golongan kumpulan di akhirat, iaitu kumpulan bahagia disebut dengan kumpulan kanan dan kumpulan sengsara ataupun disebut dengan kumpulan shimal, iaitu kiri. Allah menegaskan kepastian berlakunya hari kiamat. Allah tegaskan dah ayat sebelum ni. Berlakunya hari kiamat dan kiamat itu pasti. Bila berlakunya, Allah saja yang mengetahuinya. Hari, masa, tahun, Allah yang tahu. Dan bagaimana berlaku hari kiamat dan dahsyat hari kiamat itu diceritakan dalam ayat yang banyak, kan? Al-Qari'ah pun ada, surah Zalzalah pun ada, Insyiqaq termasuk kita, Takwir, kan? Banyak surah-surah yang menceritakan, menggambarkan bagaimana huru-hara hari kiamat. Kemudian dalam ayat itu pula Allah menggunakan kata-kata sumpah. Fala uqsimu bisyafaq. Allah bersumpah dengan tanda-tanda yang jelas pada alam ini. Allah menggunakan sumpahnya dengan makhluknya yang kita melihatnya. Allah gunakan makhluknya sebagai tempat sumpahan lah. Kan? Menggunakan bersumpah dengan makhluknya yang kita melihatnya. Iaitu contoh merah pada waktu senja, kita melihatnya. Malam kita lihat. Dan juga bulan pun kita tengok, nampak kan? Maka Allah menggunakan dengan perkataan itu. Sumpah dengan makhluk yang dicipta. Allah bersumpah dengan tanda-tanda yang jelas pada malam ini. Pada alam ini. Iaitu cahaya merah di waktu senja. Yang ditunggu-tunggu oleh orang yang buka puasa. Kan? Ditunggu. Kan? Alhamdulillah. Hari ini disebut Saban. Hari ini. Lepas ni kan? Ahad lah. Oh betul ya, 20 hari tu. Ya, disebut Saban hari ni. Kan? Ahad disebut Saban lah. Kan? Saban. Tadi apa nama? Banyak kan? Baca doa. Doa ke, ataupun amalan yang boleh ulama ataupun yang baca Yasin 3x3 tu boleh. Kan? Makna dia apa? Jangan kita mengingkari kita tak buat apa. Itu salah tu. Kan? Tu memanglah Nabi tak baca. Nabi tak baca, betul Nabi tak baca. Kan? Tapi kaedah itu ialah satu kaedah yang dibenarkan dalam agama. Tak ada salah baca. Kalau tak mau contoh dia, doa lah. Kan? Tahlil ke, doa ke, ataupun apa lagi? Zikir ke. Banyak lagi amal ibadah. Ataupun buat kenduri, bagi orang makan. Boleh? Kan? Tapi jangan lepaskan tanpa kita berbuat amal ibadah. Itu nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Sya'ban ni bulan selalu Nabi kata apa? Sya'ban ni bulan yang dilupakan. Sya'ban ini satu bulan yang letaknya antara Rajab dan Ramadan yang selalu dilupakan oleh umat Nabi SAW. Dilupakan. Walhal apa? Banyak kafiat dia, banyak kehebatan-kehebatan daripada bulan Sya'ban ni. Kan? Sya'ban ni selalunya banyak orang buat apa? Kenduri menyambut Ramadan. Kan?
Kenduri sambut Ramadan. Ada orang yang kenduri di sembelih kerbau. Sambut apa? Sambut Ramadan. Syaban. Kan? Sambut Ramadan. Masya-Allah. Bak kenduri. Mulalah tu bulan 3, 1 bulan 3 kan. Mula kenduri. Saya ingat dia apa nama kenduri apa? Kenduri kahwin anak dia. Kata dia apa nama? Dia jemput. Sembelih apa? Dia lembu, sekok. Kan? Kenduri apa? Sambut Ramadan. Sambut Ramadan. Ingatkan kahwin anak apa kan? Atau kahwin satu lagi ke? Kan? Apa sambut Ramadan. Masya-Allah kan. Jadi siap dengan apa jemput semua kan. Masya-Allah. Jadi setelah menerangkan tadi, Allah bersumpah dengan tanda-tanda alam. Kiamat itu pasti akan berlaku dan manusia terdedah kepada kesengsaraan yang dahsyat. Manusia ni terdedah kepada kesengsaraan yang dahsyat. Kemudian Allah menceritakan berapa sifat manusia yang menghairankan. Allah ceritakan balik sifat manusia yang mengherankan, iaitu mereka tidak beriman dengan Quran dan kebangkitan semula. Mereka tak beriman, tak percaya kepada Quran, tak percaya kepada hari bangkit, tak percaya. Mereka tidak mahu tunduk kepada ayat-ayat Quran yang agung disebabkan sikap keras kepala dan sombong. Sebab sikap sombong inilah yang menghalang kita daripada tunduk kepada perintah Allah. Beriman, beramal soleh, maka dia akan memperolehi pahala yang berkekalan dan tidak putus-putus. Kalaulah dia beriman kepada Allah dan dia beramal soleh, dia akan memperolehi pahala yang tidak putus-putus. Di dalam Al-Quran Karim, dalam ayat ini Allah cerita, fala uqsimu bisyafaq. Allah mulakan. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah pada waktu senja. Cahaya merah pada waktu senja, semua kita melihat dan merasainya. Dengan malam dan apa yang menyelubunginya, dan dengan bulan apabila menjadi purnama. Allah bersumpah dengan cahaya merah yang kerap terpampang selepas jatuhnya matahari sehingga waktu isyak. Jadi ketika mana terjatuhnya matahari ke laut, maka cahaya merah tu nampak. Dan benda itu berulang-ulang tiap-tiap hari. Dan sama ada hari itu cerah ataupun mendung. Mendung kita tak nampak lah. Tapi berlaku juga. Dengan malam yang hitam pekat serta apa yang diselubungi ditutupi oleh malam itu dan gunung ganang yang nampak jelas pada siang hari. Siang hari nampak semua gunung ganang. Nampak semua rumah-rumah. Tapi ketika malam ditutupi oleh gelap yang malam. Tak nampak dah. Kan? Allah bersumpah dengan bulan apabila ia penuh menjadi bulan purnama di pertengahan setiap bulan. Ya, bulan penuh. Sumpahan Allah dengan benda-benda ini menunjukkan kehebatan penciptaannya dan sekaligus menunjukkan keagungan penciptanya. Allah bersumpah dengan makhluk yang Allah ciptakannya, hebatnya ciptaan Allah ni. Dan ketika mana ciptaan Allah ini hebat, yang lebih hebat penciptanya. Penciptanya lah, kan? Orang kata, comel je meja ni. Maknanya hebat tu apa? Yang mereka menciptakan meja ni. Kan? Sebab apa? Sebab meja ni, dia tak boleh jadi dengan sendiri dia. Begitu juga alam ni. Allah menciptakan alam ini dengan hebat, dengan cantik. Kita pergi makan angin kan, tengok Masya Allah alam dengan Allah bentang laut dengan elok kan, luaskan laut dengan alam dia, dengan angin dia, dengan gunung ganang dia. Dan boleh dipastikan siapa yang hebat yang menciptakan alam ini. Ketika mana kita tengok diri kita, yang mencipta diri kita, itulah yang paling hebat, bukan kita. Masya Allah. Dan la uqsimu makna sumpah. Huruf la adalah untuk menafikan dan menolak kenyataan yang terdahulu yang disebut sebelum sumpah. Jadi huruf la itu menafikan kenyataan-kenyataan sebelum terjadinya sumpah. Maknanya pemenolak apa? Orang yang beriman tidak memperakui hari kiamat. Orang beriman tak mengaku hari bangkit. Maka Allah bantahnya. Pasti kata Allah, la uqsimu biha, fala uqsimu bisyafaq. Di sini Allah menolak dan membatalkan sangkaan orang musyrikin bahawa dia tidak akan dikembalikan. Bahawa mereka tidak akan dikembalikan. Mereka mengira, mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ketika Nabi bercerita pasal hari kiamat, maka mereka mempelekehkan Nabi.
Dan mereka mengambil tulang yang orang dah mati dah lama dah, ambil tulang. Dan mereka kata kepada Nabi SAW, adakah dengan ini kamu bercerita ya Muhammad? Dengan orang yang dah mati dah lama dah, tinggal tulang saja. Adakah boleh dibangkitkan semula? Maka itu adalah suatu perkara yang ajaib. Satu perkara yang tak boleh dibuktikan. Orang kafir Quraisy kata kepada Nabi SAW. Maka mereka membantahnya. Allah Subhanahu Wa Taala menafikan bantahan itu. Pasti Allah akan bangkitkan mereka. Malah menegaskan bahawa mereka tetap akan dikembalikan dan dibangkitkan semula seperti mana mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kali pertama. Kemudian Allah bersumpah selepas itu dengan cahaya merah pada waktu senja. Fala uqsimu bisyafaq. Uqsimu bisyafaq. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kamu akan melalui tingkatan demi tingkatan, tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabun. Rakabah ni apa? Maknanya dia apa? Menaiki kenderaan. Rakibtu sayyarah. Rakib tu apa? Aku mengendarai kereta. La tarkabun, tarkabah, rakabah asal kata apa? Rakibah maknanya dia apa? Mengendarai ataupun melalui boleh juga kan? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Jadi sesungguhnya manusia ini akan melalui setingkat demi setingkat dalam kehidupannya. Ia merupakan jawapan kepada sumpah tadi, iaitu kamu akan menemui keadaan demi keadaan yang merupakan peringkat-peringkat kesengsaraan dan kebahagiaan lebih dahsyat daripada yang lain. Jadi keadaan tersebut ialah kematian dan kesengsaraan hari akhirat yang menyusuli, kemudian kesudahan berakhir adalah sama ada kekal di surga ataupun neraka. Di tabaq dan tabaq ni, kita akan melalui tingkatan demi tingkatan. Alam dunia telah pun kita ada. Lepas ni kita berlalu alam dunia ni dengan pantas. Perubahan demi perubahan yang kita ada. Kemudian kita tidak tak rasa, kemudian kita tak perasan kita dah berakhir nak pintu-pintu dah. Kan? Di ambang pintu kita akan masuk ke fasa berikutnya, iaitu alam barzakh nama dia. Tabaq berikutnya. Kemudian kita masuk pula daripada alam barzakh, tabaq mana? Tabaq yaumul akhirah, hari akhirat. Kan? Ini fasa yang panjang. Hari akhirat itu, maka di situlah disebut dengan mahsyarnya, padang mahsyar. Di situ juga mizannya, di situ juga hisabnya, di situ juga semua kita akan lalu di atas siratnya. Masya Allah. Dan berapa lama? Wallahu a'lam. Kemudian kita tabak berikutnya, barulah tabak last, terakhir. Sama ada kita berakhir di surga ke ataupun di neraka, na'udzubillah. Maka tabak yang terakhir ialah penentu. Tingkatan yang terakhir akan penentu. Sama ada kita berada di kalangan orang-orang yang baik, masukkan dalam surga, ataupun berada di kumpulan orang yang jahat di neraka, na'udzubillah min zalik. Illa tarkabunna tabaqan an tabaq. Pasti kita akan lalu. Kan? Kita tidak akan berakhir tetap atas dunia ni. Sebab dunia ni fana, dunia ni pun tak kekal. Apatah lagi orang yang dalam dunia. Kan? Tak kekal lah. Dunia ni pun tak kekal. Dia akan berubah hingga dia binasa. Seperti mana binasa makhluk yang hidup dalam atas dunia ni. Iaitu kita dan semua makhluk. Ayat yang seumpamanya, Bala wa rabbi latub'asunna summa latunabbi'unna bima 'amiltum. Dalam surah Taghabun, ayat ini masa umpamanya dah lebih kurang sama. Dalam Al-Quran surah At-Taghabun, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bala wa rabbi, tidak demikian demi Tuhanku. Kamu benar-benar akan dibangkitkan. Latub'asunna summa latunabba'unna. Latub'asunna taukid. Pasti kamu akan dibangkitkan. Kemudian apa? Latunabba'unna bima 'amiltum. Kamu akan diberitahukan kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Allah akan bangkitkan kita. Lepas tu apa? Allah bagi tahu apa yang kita perbuat di atas dunia dulu. Dihisap kita. Dihisap kita di depan semua manusia. Maka kita menanggung dosa-dosa, pahala-pahala yang kita ada, dosa kita yang ada yang sebelum bertaubat kepada Allah. Latub'asun summa latunabba'unna bima 'amiltum. Akan diberitahu, latunabba', akan diberitahu, dinampakkan
dizahirkan. Sesuatu yang kita simpan, yang kita rahsiakan daripada dosa yang kita buat akan diperlihatkan, akan dizahirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba." Bagaimanakah kamu tidak menjadi insan yang bertakut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah? Sekiranya kamu kufur, ingkar kepada hari kiamat, hari kesengsaraan menyebabkan anak-anak menjadi beruban. Tak takutkah kepada Allah Subhanahu wa taala akan terjadi hari kiamat? Ketika mana jadi hari kiamat, orang muda pun jadi tua tu memikirkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat tadi. Berapa takutnya kita kepada hari kiamat, orang yang muda lagi jadi beruban Sebab apa? Rasa takut kepada hari kiamat, takut dahsyat tu. Masya-Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menolak keingkaran orang kafir. Orang kafir ni tetap ingkarlah. Ketika mana Nabi peringatkan kepada mereka, tetap juga mereka tak percaya. Mereka mengingkarinya. Mereka mengingkari kebenaran Nabi SAW. Mereka mengingkari kebangkitan dengan firman Allah SWT. Maka gerangan apakah mereka tidak mahu beriman? Apakah yang menghalang mereka daripada beriman dengan kebenaran kebangkitan semula? Apa penyebab dia? Banyak yang tak beriman, tak percaya dengan kebangkitan semula. Hari kiamat, Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawa oleh Al-Quran, malah terdapat banyak perkara yang boleh membawa mereka beriman dengan perkara-perkara tersebut, seperti bukti-bukti kejadian alam menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau dikaji pun, banyak akan mendapati sesungguhnya kebenaran Al-Quran Al-Karim itu nyata dan jelas. Jadi, serta mukjizat nyata yang menunjukkan kebenaran Nabi SAW dan kebenaran wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini tuan-tuan dan puan, bila suatu kajian tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Insyiqaq, ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, pertama bantahan kepada dakwaan-dakwaan kafir Quraisy yang mereka tidak meyakini hari kebangkitan. Allah bantah mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perjalanan hidup kita. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kita akan melalui satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, dan kena pastikan tingkatan yang kita lalui itu sentiasa kita berada dalam kebaikan-kebaikan. Sebab itulah ketika mana kita dimasukkan dalam barzakh, alam kubur ini ialah tabakan, tabak, satu tingkatan yang berikutnya selepas kita hidup. Sesiapa yang berjaya melaluinya, maka seterusnya akan berjaya juga. Tapi yang gagal, susah jugalah seterusnya, kan? Gagal. Na'udzubillah min zalik. Jadi insya-Allah kita mohon kepada Allah, kita doa semoga Allah Subhanahu taala selamatkan kita daripada siksaan neraka, dan juga Allah mudahkan kita soalan menjawab soalan-soalan alam barzakh, dan Allah berikan kita nikmat alam kubur insya-Allah. Seperti mana Allah berikan kepada kita kurniaan yang banyak di dunia ni, dan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kurniakan juga kepada kami keselamatan di alam barzakh, dan juga selamat sampai ke jannah surga insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.